Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Nasaruddin, nombor matrik 17 DIB 20F1011. Pada hari ini saya ingin membentangkan bagi tugasan pembentangan di PD 10012 Akidah Islamiah. Tajuk saya iaitu konsep ajaran sesat. Terdapat 3 ciri-ciri ajaran sesat. Yang pertama, dari segi akidah. Sebenarnya terdapat banyak contoh dari segi akidah ini, tetapi saya simpulkan ia kepada 5 contoh dari segi akidah. Yang pertama, pengikut ajaran sesat itu mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat selain apa-apa sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mendakwa selain Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk juga mampu mendatangkan sesuatu yang mudarat atau manfaat. Yang keempat, mendakwa setiap musibah datangnya dari makhluk halus, iaitu jin dan syaitan. Dan yang kelima, mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala sebati di dalam diri, iaitu atau kata lain wahdatul wujud atau God spot. Ciri yang kedua ialah dari segi syariah. Yang pertama, mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Contohnya, mereka menghalalkan minum arak. Mungkin mereka minum arak ini sebagai minuman wajib setiap hari, kerana minum arak ini memang haram di sisi syariat Islam. Yang kedua, mereka mendakwa harus melakukan perkara haram asalkan bertujuan mulia. Dan yang ketiga, mereka mendakwa solat atau apa-apa amalan yang disyariatkan memandai dengan niat sahaja. Contohnya, solat ataupun puasa. Bagi mereka, sudah memasang niat dalam hati, itu sudah memandai jika tidak melakukan perkara tersebut, iaitu puasa ataupun solat. Yang keempat, mereka melakukan amalan zina secara berleluasa. Yang kelima, mereka mendakwa fardu haji boleh juga ditunaikan selain di Mekah. Ciri yang ketiga pula ialah dari segi akhlak. Mereka mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menilai kebersihan batin sahaja. Yang kedua, pengikut ajaran sesat ini boleh menerima kekuatan yang luar biasa daripada gurunya. Hal ini kerana gurunya itu ibarat seperti Tuhan. Yang ketiga, mereka mendakwa tidak mengikut syariat. Mereka tidak perlu mengikut syariat sekiranya tasawuf telah sempurna. Yang keempat, pengikut diwajibkan merahsiakan ajaran, kalau tidak dia akan ditimpa bala. Hal ini, mereka yang mengikut ajaran tersebut perlu merahsiakan segala aktiviti atau apa yang mereka belajar daripada ajaran sesat itu. Yang terakhir, mereka perlu mematuhi secara membuta tuli terhadap ajaran gurunya, walaupun gurunya itu melakukan kesalahan dan dosa.
Ini menunjukkan bahawa gurunya itu memang seperti Tuhan dan pengikutnya perlu mengikut segala arahan. Jika tidak, mereka akan ditimpa bala. Sebentar tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri ajaran sesat. Okey, seterusnya kita akan mengupas tentang ajaran-ajaran sesat yang popular dan telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Okey, mengikut sejarah terdapat beberapa ajaran sesat pernah diharamkan di Malaysia. Dan maksudnya pernah wujud ajaran sesat ini di Malaysia. Walaupun dari segi luarannya, kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini mendakwa berlandaskan agama Islam. Apabila diteliti, banyak pemahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Saya telah membuat sedikit pencarian. Antara ajaran sesat yang popular di Malaysia seketika dulu ada 5, iaitu Hasan Anak Rimau, yang kedua Ayah Pin, yang ketiga Bahai, yang keempat Mila Abraham, dan yang kelima ajaran Matahari ataupun Taslib ataupun ajaran Haji Ahmad. Ajaran sesat yang pertama ialah Bahai. Bahai adalah sebuah agama yang mengikuti ajaran yang diasaskan oleh pengasas mereka, iaitu Mirza Hussain Ali Nuri atau Bahaullah. Ia adalah sebuah agama yang menekankan soal kesatuan bagi seluruh manusia dengan menyatukan agama-agama yang ada. Antaranya adalah agama Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, Kristian, Zoroaster. Ajaran ini mempercayai yang Nabi Isa disalib dan mereka menolak wujudnya malaikat, syurga, neraka dan segala bentuk mukjizat. Kepercayaan ini jelas menyalahi kepercayaan Islam. Bagi pengetahuan tambahan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-14 yang bersidang pada 22 hingga 23 Oktober 1985 telah membincangkan tentang ajaran Bahai ini. Muzakarah telah memutuskan bahawa ajaran Bahai ini adalah bukan ajaran Islam. Oleh itu, umat Islam yang terlibat atau mengikuti sepenuhnya ajaran Bahai ini adalah murtad serta-merta. Fatwa mengenai penyelewaan ajaran ini kita boleh mengetahui dan merujuk pada laman JAKIM dan Bahai Awareness. Okey, yang seterusnya ajaran sesat yang bernama Hasan Anak Rimau. Okey, ajaran Hasan Anak Rimau dikatakan bermula di kampung Bukit Ganding, Bukit Emas, Tanah Merah, Kelantan. Pengasas ajaran ini dikenali dengan gelar Hasan Anak Harimau dan merupakan seorang guru silat yang kemudiannya berhenti mengajar silat untuk mendalami ilmu agama.
Pengasasnya merupakan seorang penjual limau, sehingga orang ramai memanggilnya Hasan Anak Rimau. Namun, lama-kelamaan dengan pertambahan pengikutnya, maka dia mula dikenali dengan nama Hasan Anak Rimau. Antara salah seorang pengikutnya adalah Ayah Pin yang turut mengasaskan ajarannya sendiri. Setelah kematiannya, pengikutnya masih mengamalkan ajarannya. Menjelang tahun 1970-an, ajaran ini dikatakan mula berkembang dari Kelantan ke Terengganu sebelum tersebar ke negeri-negeri lain. Dalam kalangan pengikutnya, Hasan Anak Rimau dikenali sebagai seorang yang mempunyai kelebihan boleh mengetahui isi hati tetamu yang datang berjumpa dengannya. Mungkin kita pernah mendengar ajaran ini sehingga kini, iaitu ajaran Ayah Pin yang sangat popular pada seketika masa dahulu. Antara ajaran sesat yang paling baru diharamkan kerajaan Malaysia iaitu Arifin Muhammad meninggal dunia pada 2016 yang terkenal dengan gelarannya Ayah Pin. Dalam kalangan pengikutnya telah menumbuhkan ajarannya sendiri yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Ajaran ini berpusat di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Antara kesesatan dan kebatilan ajarannya ini adalah Ayah Pin mendakwa bahawa dirinya adalah wakil Tuhan bagi segala agama yang wujud di dunia ini. Contohnya agama Islam, Kristian, Buddha, Yahudi, semua tu pengikut-pengikutnya pula menganggapnya sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit. Pada Disember tahun 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu mengisytiharkan bahawa ajaran Ayah Pin ini adalah palsu, sesat dan menyelewengkan orang. Ayah Pin pernah dihukum penjara selama 11 bulan pada tahun 2001. Tetapi selepas tamat hukuman penjara, Ayah Pin dan pengikutnya mula memperluaskan kerajaan langit ini. Bukan itu sahaja, Ayah Pin pernah melarikan diri ketika tempatnya diserbu oleh pihak polis. Dia dipercayai melarikan diri bersama-sama 4 orang isterinya ke selatan Thailand. Ayah Pin diisytiharkan meninggal dunia pada tahun 2016 akibat sakit tua.
Ajaran yang keempat ialah ajaran Matahari ataupun Taslim ataupun ajaran Haji Ahmad. Okey, ajaran Matahari ini juga dikenali sebagai Taslim. Ajaran ini diasaskan pada tahun 1970-an oleh Haji Muhammad Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari. Pengasasnya mendapat gelaran Haji Matahari kerana dikatakan mampu menentukan masa terbit dan terbenam matahari dengan tepat. Pengikut ajaran ini menganggap diri mereka masih beragama Islam kerana mereka tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam. Agama Matahari atau Taslim ini adalah satu mazhab agama yang berasal dari kampung Seronok Bayan Lepas, Pulau Pinang. Haji Muhammad Matahari menggelar dirinya sebagai khalifah, dan bila dia meninggal, keturunannya diangkat menjadi khalifah yang seterusnya untuk penganut agama ini. Antara kesesatan yang dibawa oleh ajaran ini adalah solat 5 waktu hanya berdasarkan niat semata-mata dan tidak perlu melakukan rukun solat seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Pengikut ajaran ini juga hanya akan solat Jumaat di masjid tertentu sahaja dan solat menghadap matahari terbit. Ajaran yang terakhir pada pembentakan saya kali ini ialah ajaran bernama Milah Abraham. Mungkin ajaran ini kita sebagai masyarakat kurang mendengar dan mengetahuinya. Ajaran Milah Abraham ini dipercayai berasal dari Bogor, Indonesia. Ajaran ini mempunyai persamaan dengan Kumpulan Negara Islam Indonesia NII atau Pemuda Kahfi atau ad-Din yang telah diwartakan sebagai menyeleweng. Ajaran ini pernah menggemparkan Malaysia tidak lama dahulu, terutamanya di Sarawak, apabila terdapat pendedahan bahawa mereka mempunyai rancangan untuk menguasai Borneo melalui aktiviti keganasan. Ahli-ahlinya dikatakan dipersiapkan untuk berperang di Sabah, Sarawak dan Kalimantan, Indonesia.